Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni abang nak cerita-cerita seram, cerita hantu. Tapi lokasi dekat sini berubah. Kalau hari tu lokasinya Lagu Cindai lah, lepas tu lokasi Parit Husin lah. Ada sekali tu lokasinya dekat mana? Jalan Gerik lah. Tapi kali ni lokasi yang memang semua orang tahu, iaitu Port Dickson. Port Dickson lah. Susah sangat nak sebut Port Dickson. Kalau kita orang Negeri Sembilan, abang orang Negeri Sembilan sebutnya Port Dickson je lah. Jadi kisah seram kali ni ada dua cerita. Yang pertama disampaikan oleh seorang perempuan. Lelaki perempuan perempuan namanya Azimah. Terima kasih Azimah sebab dah mengirimkan. Azimah ke? Yang pertama bukan Azimah. Abang lupa lah. Sejak akhir-akhir ni lupa. Siapa yang kirimkan. Yang pertama berkenaan dengan hotel dekat Langkawi. Oh, bukan. Yang pertama bukan Azimah. Yang kedua Azimah. Sorry. Abang ni santai je lah. Santai je. Yang pertama adalah Azman. Yang kedua adalah Azimah yang hantar. Jadi Azman adalah cerita yang pertama tentang hotel dekat Langkawi. So, apa lagi kita tunggu? Jom abang ceritakan tentang kisah hantu yang pertama. Langkawi yang mencakap. Bukan Langkawi, Port Dickson. Sorry. Melalut-lalut lah. Jadi sekarang ni baru pukul 11 awal lagi. Tak adalah seram sangat kan. Jadi cerita yang pertama dihantar oleh Azman melalui Facebook. Lepas tu macam biasa abang calling dia dan dia cerita dekat abang. Dan ini adalah pengalamannya. Jom kita teruskan cerita yang pertama. Kes ni masih lagi baru berlaku, lebih kurang tahun lepas bulan 10. Si Azman ni waktu bulan 10 tu dia dapatlah kahwin. Kahwin secara, sekarang zaman-zaman COVID kan, jadi dia kahwin ni secara dekat pejabat agama je lah. Memang tak boleh buat besar-besaran. Kahwin pula dengan orang Port Dickson. Jadi sejak daripada kecil ni, Azman ni cerita dengan abang, dia ni ada satu impian tau. Impiannya adalah untuk, macam pelik tapi itu adalah impian dia. Impiannya adalah untuk menamatkan keterunaannya di hotel yang menghadap laut ataupun dekat puncak gunung. Memang fantasi kau Azman. Lain macam fantasi kau. Itu adalah dia punya cita-cita dia punya impian dia, untuk menamatkan keturunan di hotel yang menghadap laut ataupun di puncak gunung. Soi lah dia kahwin dengan orang Port Dickson, Negeri Sembilan. Jadi dia pun nak buat surprise lah dekat bakal bini dia. Dia senyap-senyap tempah satu hotel. Dan waktu tu memang waktu selepas COVID kan. Waktu COVID selepas MCO yang kedua abang rasa. Jadi banyak hotel yang baru dibuka semula setelah ditutup operasi. Jadi dia tempah satu hotel. Abang tak boleh nak beritahu hotel yang mana. Tapi hotel tu dekat menghadap laut. Dan baru. Menghadap laut dan baru. Jadi nak dijadikan cerita, waktu tu hari Jumaat dia orang pun kahwin. Azman pun kahwinlah dengan isteri dia, menikah lebih kurang sebelum sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat diadakan majlis kecil-kecilan di antara ahli keluarga, tak boleh besar-besar. Itu adalah SOP kerajaan tak kasih waktu tu. Jadi dia buatlah kenduri kecil-kecilan. Jadi selepas habis kenduri tu lebih kurang pukul 4 petang macam tu, Azman beritahulah dengan bapa mentua dia, yang mana dia ni nak bawa isterinya berbulan madu di hotel Port Dickson. Pada waktu tu bini dia macam awal-awal tak setuju sebab bini dia cakap dia dah buat persiapan dia dah buat hias-hias bilik. Persiapan lah juga tu kan. Dia dah buat hias-hias bilik. Jadi dia naklah menghabiskan masa bersama suami dia ni dekat bilik tidur yang dia dah hias lah tu. Tapi Azman ni berkeras jugalah sebab dia memang cita-citanya sejak akil balik katanya. Ceritanya sudah akil balik lah. Dia kata dia nak menghabiskan waktu bersama isterinya di malam pertama di hotel yang menghadap laut ataupun di gunung. Tapi lepas tu bini dia faham lah memang suami ni jenis yang hayalannya tinggi sangat lah kot. Jadi petang tu lebih kurang pukul 5 dia orang pun bertolak daripada rumah pak mentua dia, pergilah hotel tu. Lepas tu check in lah. Sampai awal lah lebih kurang pukul 5, dekat je lah rumah dia dengan hotel tu.
Lebih kurang pukul 5 tu. Lepas tu lepas letak-letak beg, dia ajaklah bini dia jalan-jalan sementara nak tunggu maghrib balik kan. Lepas tu bini dia cakap, kita nak makan kat mana? Azman beritahu, jangan risau, makanan akan dihantar ke bilik hotel. Dan dia orang akan menikmati makanan berdua di bilik hotel sambil menyuap-nyuap. Yang menyuap-nyuap tu abang tambah. Sorry ya dek. Azman ni muda lagi, umur dia baru 27 tahun. 27. Jauh dengan abang. Abang dah tua. Okey, kita teruskan cerita. Jadi, bila dah sampai awal dekat hotel tu, si Azman ni bawa lah isteri dia pergi jalan-jalan dekat persisiran pantai Port Dickson. Di sekitar hotel tu pun kawasannya cantik-cantik. Dia pun bawa lah jalan-jalan. Tapi sewaktu dia jalan di kawasan-kawasan hotel tu, bini dia ada cakap lah, seram juga tempat ni. Sebabnya, kebanyakan daripada bilik-bilik hotel tu memang tak ada orang. Yang ada pun dengan dia, yang bercuti dengan dia tu jaraknya agak jauh daripada dia kan. Jadi boleh kata kiri kanan depan belakang dia memang bilik kosong. Jadi bini dia macam seram-seram jugalah. Tapi Azman kata jangan seram lah, benda ni tak ada apalah, ni hotel ni baru, ni bukan hotel lama lah, ni hotel baru ni. Jadi dia yakinkanlah bini dia. Jadi lepas berjalan-jalan tu, mengimbau-imbau kenangan lama, macam mana jumpa, berapa nak anak, anak berapa, nama anak yang sulung siapa nama, nanti nak letak, akan datang soon kan, coming soon. Jadi dia pun, Azman pun lepas tu azan maghrib, dia orang pun baliklah ke hotel. Balik ke hotel, makanan dah disediakan lah, dah disediakan oleh pihak hotel dalam bilik hotel tu. Lepas tu dia ajaklah bini dia bertarawih sembahyang maghrib. Salah, tarawih lah, sembahyang maghrib sama-sama. Jadi lepas sembahyang maghrib, dia pun menikmatilah makanan. Macam tak seram kan, cerita honeymoon macam seronok kan. Makanlah. Bila dah menikmati makanan tu, ni abang cerita ada pelik-pelik sikit tapi korang redor je lah, terima je lah. Jadi lepas tu, masing-masing dah kenyang, yang si Azman ni pun nak mulakanlah langkah pertama. Tapi terbantut sebab bini dia cakap dengan ngantuk. Lepas sebab siang tadi dengan bangun pagi, dia kata dia kena stay up, kena make up muka, lepas tu layan tetamu, jadi terasa penat. Boleh tak dia nak tidur dulu? Lepas isyak dia nak tidur sekejap. Atau Azman cakap, okey lah, tak apalah, lepas isyak pun tidur. Bini dia tidur lah. Jadi Azman ni, dia cerita, dia seronok lah. Orang baru dapat bini kan. Dia popok-popok lah bini dia. Popok tu macam tepuk-tepuk lah gitu. Cerita manja-manja kan. Dia popok-popok lah bini dia. Tapi lepas dia popok-popok bini dia tu, dengan dia kena popok. Maksudnya dengan dia lelap. Dah perut dah kenyang, badan penat, tadi kenduri kan. Jadi dia tidur, bini dia pun tidur. Okey, nak dijadikan cerita. Ni part seramnya lah. Nak dijadikan cerita. Tiba-tiba si Azman ni nak terkencing. Dia pun pergilah bilik air, kencing. Lepas kencing, dia baliklah ke katil lah. Lepas balik dia katil, lepas tu dia peluklah bini dia. Dia peluklah dalam selimut lah, dia cerita. Dia peluk bini dia. Bini dia dalam selimut, dia tu keluar selimut. Sebab badan Azman ni agak besar sikit orangnya. Mungkin dia tak rasa sejuk, dah rasa panas kan. Peluk. Lepas tu dia pun tertidur. Sambung tidur. Tiba-tiba dia terdengar, Azman ni terdengar dekat bilik air, pintu bilik air dibuka. Lepas tu pintu bilik air ditutup. Lepas tu dia dengar bunyi flash bilik air. Bila dia dengar bunyi flash bilik air ni, hati dia dah rasa macam, siapa yang duduk dalam bilik air? Bini aku ada kat sebelah aku. Dia dah rasa lain. Dia dah rasa siapa yang duduk bilik air. Tapi dia tak nak buka mata. Dia kata dia takut kalau buka mata kan dia nampak apa-apa yang tak semenggah kan lah. Takut dia tengah-tengah laut. Allahu Akbar, dah pecah hotel apa. sorry. Jadi dia pun terfikir-fikirlah siapa yang dalam bilik air. Tapi mata dia tak nak buka. Dia tak nak buka mata. Dia dengar je. Tapi lepas pintu bilik air dibuka dan ditutup, dia rasa memang ada orang tepi katil dia. Tak semena-mena, tiba-tiba bini dia menjerit kuat gila. Menjerit macam macam tu. Abang menjerit lah. Dia menjerit itu. Lepas tu si Azman ni pun meloncat daripada katil. Dia buka mata, dia nampak bini dia meloncat daripada katil. Dia pun pergi peluk bini dia. Baru dia tengok dekat katil,
Bini dia mengala-ngalakan lah jari dekat katil tu. Rupanya selama tadi yang Azman peluk tu bukan bini dia. Yang bini dia sebenarnya yang masuk bilik air tu. Yang dia peluk sedap gomol-gomol tadi tu bukan bini dia. Dalam selimut. Dah bini dia menjerit-jerit. Azman pun dah tak tahu nak buat apa. Dah cuak waktu tu, dia azan. Bila dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang selimut daripada tadi tu yang kembung, konon-kononnya macam dalam selimut tu ada benda kan. Selimut tu mengempis, melepih. Macam benda tu dah keluar daripada selimut. Dah cuak. Bini dah melalak-lalak. Dia pun dah macam cuak-cuak. Tapi perasaan cuak tu kurang lah dia kata. Sebabnya lebih kepada perasaan honeymoon tu lebih banyak daripada perasaan cuak. Tapi dia kata macam yang dia nampak tu, tu hantu ke bukan ke ilusi ke apa ke, dia macam masih lagi blur-blur sebab baru bangun tidur, benda tu berlaku sangat laju. Dah bini dia pun melalak-lalak, minta lah jumlah balik. Bila dia mulalah cakap, dah cakap dah, lebih baik tidur kat rumah mak, lagi selamat. Dia pun tadi dah rasa berbelah bagilah nak balik ikut bini ke tak. Ni dah bayar hotel ni dekat 500-600 ni. 500, 400, 500 ni dah banyak ni. Takkan nak tinggal macam tu aja. Dia pujuklah bini dia. Dia pujuk bini dia, tenanglah, tenang. Lepas tu dia tariklah selimut tu. Tengok tak ada apa-apa pun. Kita je yang perasan. Dia cakap macam tu. Tapi dalam hatinya berdebar-debar jugalah. Tapi kuatkan semangat. Lepas tu, abang tanyalah dengan si Azman tu, kenapa kau tak balik je tu? Kau dah tahu hotel tu macam tu. Jawapan si Azman tu mengekik-ngekik, abang gelak. Belum lagi bang, jadi sayang nak balik. Abang kik-kik, abang gelak kan. Belum lagi. Kita faham-faham lah kan, belum lagi kan. Okay, tak apalah. Jadi dia pujuk bini dia tidur lah. Okey lah, duduk kat katil. Tapi dah tak tidur lah. Bini dia dah takut dah, menggigil lah. Segala surah lah bini dia baca. Dia tenang lagi lah. Azman ni tenang lagi. Sebab lebih kepada nak honeymoon lah dia kata. Mungkin dia anggap benda tadi tu macam sementara je lah. Di tengah dia pujuk-pujuk bini dia, tiba-tiba berlaku lagi satu peristiwa yang seram. Ada orang berlari daripada hujung bilik ke hujung bilik. Laju, macam melintas. Waktu ni, bini dia nampak, dia pun nampak. Tapi, tak sempat buat apa-apa. Bini dia terus meloncat dekat muka dia. Peluk kepala dia. Memang tak nampak apalah. Dan dah melalak-lalak. Dia nampak. Abang tanya dengan dia, macam mana yang kau nampak sebenarnya? Dia kata, nampak macam bayangan bang. Tapi bunyi tapak kaki. Saya pun seram juga. Tapi lepas daripada dua peristiwa ni, terus bungkus-bungkus baju, balik dekat rumah mak mentua. Sebab bini pun dah menangis-nangis lah. Akhirnya terbatal lah niat si Azman ni untuk menghabiskan keterunaan dia tu di bilik hotel menghadap laut. Memang tak lah. Jadi itu yang diceritakan oleh Azman pada abang. Jadi hati-hati kalau korang pergi hotel, tengok betul-betul. Takut-takut jadi macam ni. Kita tak tahu dekat hotel tu sebenarnya siapa duduk sebelum tu kan. Kan waktu tu kan PKP, hotel banyak tak beroperasi. Mungkin waktu hotel tu kosong tu, yang mengisi hotel tu adalah makhluk-makhluk lain macam jin ke apa ke. Dia orang semua makhluk Allah Ta'ala juga kan. Mungkin jin ke. Jadi bila dia tengok ada pengunjung, dia pun nak bergurau senda lah dengan pengunjung. Naklah pengunjung tu nak malam pertama kan. Sedap lah dia mengonjeng, menganjing dia. Jadi akhirnya Azman dengan bini dia pun baliklah rumah. Tak jadilah honeymoon dekat hotel. Bapak mentua tanya kenapa tak jadi. Ada cerita kalah mulun sampai habis. Bapak mentua cakap, itu ujian. Bapak pun dulu malam pertama diuji juga. Bapak dia cakap macam tu. Tapi ujian apa bapak dia tak cakap lah. Okey, itu adalah kisah yang pertama tentang Azman dan hotel berbulan madu. Kisah yang kedua ni disampaikan oleh seorang kawan abang, kawan lama. Namanya Azimah. Abang panggil dia Imah je lah. Tapi untuk cerita ni abang, ini nama sebenar nama sebenar dia Azimah. Jadi abang ceritakan berdasarkan apa yang dia ceritakan dekat abang. Sebenarnya cerita ni abang dah tahu lama. Tapi bila si Azman tadi bagi cerita pasal hotel dekat Port Dickson, sapsoi lah. Memang cantik lah abang cerita balik kisah yang si Azimah dia dah cerita kat abang. Abang ingat, abang tak lupa kisah ni. Sebab kisah ni menarik. Kisah ni berlaku lebih kurang 10 tahun lepas pada tahun 2010. Pada waktu tu Azimah ni sebaya dengan abang lah. Jadi kalau 10 tahun lepas tu baru 30-an lah.
10 tahun lepas tu masih umurnya 32. Jadi nak dijadikan cerita 10 tahun lepas Azimah ni kehilangan mak ayah. Mak ayah dia meninggal dalam aksiden balik daripada kenduri kahwin. Lepas tu Azimah ni ada 3 orang adik-beradik. Yang pertama kakak, yang kedua abang, yang ketiga ni Azimah lah. Dan tiga-tiga ni dah kahwin, dah beranak penak lah semua. Jadi nak dijadikan cerita, dipendekkan cerita, lepas mak bapak dia meninggal, dia orang ni bertiga dah macam kurang semangat tau untuk hidup. Rasa macam sedih je. Yelah, baru kehilangan mak ayah kan, rasa macam nak semangat untuk hidup tu dah macam kurang lah, dah tak happy. Kalau nak raya pun dah tak happy, mak ayah dah tak ada kan. Jadi diorang bertiga-tiga ni berpakat-pakat lah, diorang pergi tempat hotel dekat melalui Agoda. Jadi di tempat hotel, tapi hotel yang di tempat tu adalah hotel baru. Sebenarnya itu bukan hotel baru, itu hotel lama dekat Port Dickson lah ni. Hotel lama tapi di-renovate semula, dicantikkan semula. Dah jadi macam hotel baru. Kalau tengok daripada, mengikut kata Azimah, kalau tengok daripada laman Agoda tu, memang cantik. Memang hotel tu memang bukanlah hotel-hotel lama, bukan hotel-hotel yang lusuh musuh dulu. Tak ada perabot-perabot lama pun. Jadi diorang yakinlah hotel tu macam bersih lah. Maksud abang bersih kat sini adalah bebas daripada segala gangguan jin dan syaitan. Macam tu. Abang ni santai sangat cerita. Santai je lah kita ni cerita-cerita je. Abang tak reti lah kalau nak buat, kalau dalam macam YouTuber lain macam, ya, datang kepadaku. Tak reti abang. Malas abang macam tu. Abang cerita macam ni je lah. Okey, balik pada cerita melalut-lalut lah. Jadi Azimah dengan adik-beradik dia pun, Kak Long dia dengan abang Azimah pun dengan anak-anak dan bala tenteranya pun dia pergilah dekat hotel. Sorry, dia bukan hotel, sebenarnya ada service apartment. Dalam service apartment tu dia ada ruang tamu, ada dapur, ada 2 bilik. Jadi bolehlah dia orang tidur. Yang lelaki semua akan tidur kat luar. Yang perempuan, bilik pertama Kak Long dia dan anak-anaknya. Lepas tu bilik kedua Azimah dan juga kakak iparnya dan anak-anaknya lah. Jadi macam tu lah dia orang planning. Sampailah dekat hotel tu lebih kurang malam, dia orang letak-letak barang. Lepas tu dia orang keluarlah nak cari makan ikan bakar di sekitar Port Dickson. So dia orang pun makanlah ikan bakar dekat Port Dickson tu. Adalah gerai kat situ. Okey. Tiba-tiba nak dijadikan cerita, handphone Azimah berdering, berbunyi. Ada orang call tengah-tengah makan ni. Tapi bila Azimah tengok, yang call tu adalah suami dia. Lepas tu dia tunjuk kat suami dia, kenapa abang call saya? Lepas tu suami dia cakap, bila masa aku telefon kau? Handset aku tak ada, aku bawa ni. Handset aku cas lah dekat hotel. Lepas tu Azimah kata, habis ni siapa yang call? Tiba-tiba bila cakap macam tu, call tu terputus. Atau Azimah rasa macam tak sedap. Suami pun dia rasa tak sedap. Tak apalah. Tapi tak naklah rosakkan mood kan. Makan-makan lah. Jadi bila balik ke hotel, cepat-cepat Azimah ni cari handphone suami dia. Memang betul handset suami dia charging, tengah charge. Lepas tu cepat-cepat dia buka dalam history suami dia. Ada tak call dia? Tak ada. Tak ada history yang menunjukkan handset tu call Azimah. Lepas tu Azimah pun check handset dia. Tak ada juga history yang suami dia ada call dia. Pelik. Dia cakap dengan suami dia, dia kata, tadi abang call saya kan? Tapi tak ada kan? Tak ada. Oh, pelik ni. Okey, tapi dia senyap je lah. Dia tak nak beritahu yang lain-lain. Dia tak nak rosakkan mood lah. Okey, malam tu tidur. Lelaki tidur luar, perempuan tidur dalam bilik. Okey. Nak dijadikan cerita, ni part yang seram jugalah. Tengah-tengah yang 3 orang lelaki ni tidur, suami Kak Long, abang dengan suami Azimah tengah-tengah tidur, tiba-tiba dengar perempuan menjerit dalam bahasa Cina. Menjerit tapi macam tu lah lebih kurang kan. Menjerit dalam bahasa Cina. Kuat-kuat pula tu. Lepas tu yang 3 orang tu terbangun, terkejut. Lepas tu berpandang sama sendiri. Lepas tu buka lampu. Lepas tu tanya, kau dengar tak tadi apa? Dengar. Ada perempuan Cina menjerit cakap bahasa Cina. Lepas tu dia orang macam, siapa? Hantu kot. Dia orang syak memang hantu je lah. Lepas tu ingat nak sambung tidur, tutup lampu. Tapi Abang Long dia cakap jangan tutup lampu. Ni ada yang tak kena ni. Baik kita tidur buka lampu. Jadi selepas tu dia orang tidur satu malam tu sampai ke siang buka lampu. Sampai ke subuh tidur buka lampu. Tapi tak berlaku apa-apa lah. Dan akhirnya dia orang anggap tu mungkin sebab orang lain kot, orang luar kot, orang yang lalu dekat tepi jalan ke menjerit ke. Tapi
dia orang mengaku dengar bunyi suara tu kuat dalam rumah tu. Okey. Jadi lepas esoknya pergi sarapan, dia tanyalah dengan isteri masing-masing, dengar tak ada perempuan menjerit malam tadi? Lepas tu bini-bini dia cakap tak dengar apa-apa pun, tak dengar ada orang menjerit, tak dengar apa-apa, tidur cantik je, santai je. Cuma si kakak long dia cakap malam tadi dia macam dengar ada orang berlari-lari dalam rumah. Dalam rumah lebih kurang pukul 2-3 pagi macam tu lah. Dia tak dapat jam pukul berapa tu, dapat jam. Tapi suami dia cakap mungkin yang berlari-lari tu diorang, sebab malam tadi lepas perempuan tu menjerit, diorang semua buka lampu. Mungkinlah. Jadi kemungkinan itulah yang berlaku. Okay, lepas tu diorang pergi sarapan pun jalan-jalan lah sekitar Port Dickson, pergilah taman, macam-macam taman, pergi melawat muzium. Okay, just nak melupakan lah kisah yang malam tadi pun cerita kan. Jadi lepas tu diorang pun balik ke hotel. Lepas balik ke hotel, keluar balik untuk makan malam. Lepas balik makan malam, dia orang pun dah ceritalah. Barulah muncul cerita yang pasal calling yang pertama tu yang Azimah alami dan juga perempuan yang menjerit tu. Dia orang cerita-ceritalah. Dah masing-masing takut, masing-masing seram. Tapi asyik baik yang abang sulung tu dia macam lagi tua sikit lah. Sebab abang sulung tu jarak dengan kakak dia tu 10 tahun. Jadi dah tua lah abang dia, macam orang tua ni dia punya bukanlah ilmu tapi pengalaman dia banyak. Ilmu dia pun banyak, pengalaman dia banyak. Semujur lah kan. Jadi lepas makan-makan dah masing-masing takut ni, dengan anak-anak pun dengan cerita hantu, anak-anak pun huru-hara. Okey, lepas tu diorang pun baliklah hotel. Ini part yang seram kedua. Malam tu diorang tiba-tiba tengah-tengah diorang nak tidur, lebih kurang pukul 12 malam, diorang punya servis apartment tu tiba-tiba blackout. Tak ada elektrik. Jadi diorang pun decide yang 3 orang lelaki ni, abang long dia, abang Ngah dan juga lelaki si Azimah ni, keluarlah untuk cari security ke apa-apa ke, nak suruh sambung balik elektrik, nak tengok. Sebabnya blok-blok lain tak ada blackout pun. Dia punya unit aja yang blackout, unit lain tak blackout. Macam pelik lah kan. Jadi nak dijadikan cerita, malam tu lepas yang 3 orang lelaki tu keluar, dia orang bertiga ni, perempuan ni, tinggallah dalam hotel tu, servis apartment tu, dengan lampu lilin, dengan torchlight. Duduklah berkumpulan anak beranak dekat ruang tamu. Tak naklah bergali-gali, bersepah-sepah lah kan. Time ni lah tiba-tiba salah seorang daripada budak-budak anak Kak Long lah katanya, salah seorang daripada anak Kak Long, dia beritahu mak dia, mak dekat belakang langsir ada orang, ada kakak. Diorang pun tengoklah belakang langsir, memang betul ada perempuan rambut pendek duduk belakang langsir. Dah menjerit-jerit, dah 3 perempuan dengan anak-anak dah menjerit-jerit, ya Allahu Akbar dan macam tu. Bila dah menjerit tu, benda tu tiba-tiba menjerit ke arah dia orang. Korang rasa macam mana? Dah semua ni perempuan dengan anak kecil-kecil, ada yang menangis-nangis. Dah Allahu Akbar, tiba-tiba benda tu pula menjerit ke arah dia orang. Dia orang ni dah boleh menjerit lah lepas tu. Sama-sama lah menjerit. Bila dah dia orang menjerit, dah terkejut, dah nangis semua, benda tu hilang. Dah benda tu hilang, tiba-tiba blackout, dah tak jadi blackout. Nyala lampu balik. Dah melalak-lalak. Dah semua orang berasak-asak nak keluar daripada bilik hotel, bilik servis apartment tu. Nak berasak-asak nak keluar. Dah capai apa, petualang pun dah keluar daripada hotel tu. Dah masing-masing tunggu dekat depan hotel. Melalak-lalak budak-budak tu. Yang emak-emak dah muka pucat-pucat lesi dah. Termasuk si Azimah ni lah yang cerita kat abang ni. Lepas tu tunggu suami dia balik. Bila suami-suami dia orang balik, tanya kenapa. Dalam tu ada perempuan tu menjerit. Korang ingat dia orang nak stay malam tu juga? Memang tak ada lah. Mengikut cerita Azimah, malam tu juga masing-masing balik KL. Betul tak? Sebab anak-anak dah melalak-lalak. Kalau abang pun, anak-anak abang melalak, abang ada pengalaman kat hotel Johor Bahru. Macam tu juga. Akhirnya kita orang tukar bilik. Tapi yang cerita Azimah ni, cerita hotel yang abang alami, nanti abang ceritakan satu hari nanti. Ada perempuan rambut panjang kat bilik air. Okey, yang kes Azimah ni pula, malam tu juga bungkus-bungkus balik KL. Tak ada tidur dia. Siapa yang menjerit? Kenapa menjerit? Apa yang dia buat, memang tak ada persoalan. Balik je. Jadi sepanjang balik itu, yang si Azimah ni sempatlah scroll dekat dalam Google kan, cari, barulah dia orang tahu
rupanya hotel tu sebenarnya hotel lama tapi direnovate semula jadi baru. Jadi mungkin dekat hotel lama tu dulu ada kisah-kisah dekat bilik tu yang memang tak ada siapa tahu. Ni adalah kisah kedua tentang hotel kan. Jadi hati-hatilah korang Lepas ni PKP kan, PKP tak lagi hotel. Lepas ni korang mesti berebut-rebut nak pergi hotel kan. Nak bercuti bawa anak-anak kan. Hati-hati. Kita tak tahu dekat hotel tu dulu berlaku apa, dekat bilik tu berlaku apa. Ada berlaku pembunuhan ke. Tapi jangan main-main tau. Dekat Port Dickson banyak hotel-hotel pernah berlaku pembunuhan tau. Cuma dia orang tak sedar, tak hebohkan aja. Memang banyak berlaku pembunuhan. Jadi hati-hati bila bercuti dekat mana-mana hotel. Kalau ada, yang penting bawa lampu picit, bawa lilin, lepas tu bawa MP3 ayat Quran. Taklah, itu boleh buka dekat handset je kan. Yang penting jangan ni sangatlah, kena hati-hati jugalah. Anak lagi-lagi kalau bawa anak-anak kecil kan. Okey, demikianlah dua cerita tentang hotel di Port Dickson yang diceritakan kepada abang. Yang pertama diceritakan oleh Azman, nama sebenar. Yang kedua adalah diceritakan oleh Azimah, pun nama sebenar juga. Imah, thank you Imah, thank you Azman. Sebab Imah tu abang dah minta izin kat dia untuk ceritakan semula, dan dia bagilah, cuma dia kata jangan letak gambar dia. Tak ada, aku tak nak letak gambar kau. Biar aku seorang je famous. Macam tak adalah, gurau-gurau je. Dia, terima kasih Azimah dengan Azman sekali lagi sebab dah menyumbang cerita untuk Kisah Seram pada kali ini. Jadi untuk menjadi pengajaran kepada kita semua, kalau kita tidur kat hotel tu, hati-hatilah. Sebab kita tak tahu apa yang terjadi kat bilik tu sebelum ni kan. Okey, sebelum tu kalau korang ada cerita-cerita seram nak sampaikan ke abang, banyak tau. Banyak sebenarnya orang yang bagi ke abang cerita. Benda banyak abang tak sempat baca. Banyak lagi cerita. Yang kisah makcik uruskan jenazah tu pun abang tak sempat habiskan lagi kan. Tak apalah, abang cerita slow-slow nanti kan. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.